من لا نبي بعده على آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبالتمام بالخير اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada malam ini, ya, menyambung bincang kita pada baki surah Yasin. Di penghujung insya-Allah kita akan habiskan pada malam ini. Insya-Allah kita nak mula dengan baca dulu di halaman yang terakhir pada surah Yasin ini. pada ayat ke-76 hingga ke penghujung surah Yasin insya-Allah. Haji Yaya ada? Nampak Haji Ada Yaya? Ustaz, insyaAllah. Baik, boleh kita? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yahzunka qawluhum Fala yahzunka qawluhum. inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Terjemahan 76. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadapmu. Sesungguhnya kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahwa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih? Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan... Ustaz, naikkan sikit, Ustaz. Maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Serta ia mengukakan satu miksal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu. Dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu. Ya, diakui dan dipercayai berkuasa dan dialah pencipta yang tidak ada bandingnya lagi yang maha mengetahui. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman pada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Oleh itu, akuilah kesucian Allah dengan mengucap Subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. baik. Dah Jazakallah habis khair kan, aja Ustaz? ya. Ya. Ya saya. Sekarang ada lagi kan? Ada lagi ke? Dah habis dah? Habis dah. Oh, habis dah. Saya ingat ada lagi. Kan Habis. dulu Ustaz nak naik. Tak ada. Dah habis dah. Allah. Jazakallah khair. Jaya. Kita berada pada halaman yang terakhir pada surah Yasin ini. Dah halaman ini ia umpama wrap up untuk apa yang Allah dah sebutkan pada awal halaman surah Yasin ini hinggalah pada halaman sebelum ini. Maka nanti kita akan lihat apa yang Allah sebut dalam ayat ini, itu Allah sebutkan sekali lagi kan, setelah Allah sebutkan daripada beberapa halaman dalam surah Yasin ini. Saya nak ambil kembali, kita bermula pada awal ayat 71 ini untuk kita habiskan sampai ke bawah. Nak ambilkan dia secara sekaligus. Mudah-mudahan kita boleh nampak sikit dan ada mungkin sikit poin yang saya nak tambahkan daripada sesi yang lepas. Baik, Allah sebutkan pada ayat yang ke-71. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan kekuasaan kami lalu mereka memiliki. Allah bercerita tentang apa? Tentang an'aman, tentang binatang ternak. Apa yang Allah sebutkan tentang binatang ternak ini, dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka. Maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, iaitu kenderaan manusia. Dan sebahagian lagi mereka makan, iaitu manusia makan. Dan manusia beroleh pelbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu, dan juga beroleh minuman. Dan maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Ayat 71, 72 dan juga 73.
Allah bercakap tentang an'aman, tentang binatang ternak. Dan binatang ternak pada setiap negara dia mungkin berbeza. Kan? Seperti mana kita kat Malaysia, kita menternak kambing, lembu, ayam, kerbau. Kan? Kita tak ada unta. Dan kita tidak menternak unta. Beza dengan Arab, Arab dia ada boleh menternak unta. So binatang ternak berbeza mengikut pada negara. Akan tetapi manfaat yang Allah berikan pada binatang ternak itu semuanya adalah sama. Yang pertama Allah sebutkan malikun. Ini perkara yang besar yang kita nak perhatikan bersama-sama. Apa maksud malikun? Mereka memilikinya. Mereka memilikinya. Baik. Kemudian Allah sebutkan wazalnaha. Kami tundukkan, kami rendahkan, ataupun perkataan zallalna ni kalau literally terjemahannya adalah kami rendahkan. Kami rendahkan. Rendah ataupun hina. Itu perkataan zallalna. Kalau kita lihat ada sebutkan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Dan Allah dia memuliakan siapa yang dia kehendaki, wa tuzillu dan dia menghinakan, merendahkan siapa yang dia kehendaki. Baik. Maka kan aman di binatang ternak. Saya mohon maaf lah kalau malam ni sosek sikit. Saya kurang sihat. Berapa hari ni dah. Maka binatang ternak ni Allah rendahkan, Allah tundukkan. Untuk siapa? Untuk manusia. Baik. Rukubuhum, kita naik, yakulun, kita makan, manafi' dan ada manfaat yang lain. Apa manfaat yang lain? Kulit dia kita pakai, tanduk dia. Dan so ada pada binatang-binatang ternak yang lagi manfaat lain yang kita ambil. Kemudian masyarib, kita minum. Baik. Binatang-binatang ternak ini kita miliki, kita punya binatang ternak. Dan kalaulah katakan kita bela lembu contohnya kan, bela lembu dan lembu tu lembu susu kan, ada khas lembu yang namanya lembu susu kan. Kita bela lembu susu ataupun kambing yang khas untuk susu. Tiba satu masa lepas beberapa tahun lembu tu dah tak keluarkan lagi susu dah. Apa yang kita akan buat dengan lembu tu? Kita akan buat apa? Kita akan terus bela ataupun kita buat perkara yang lain dengan lembu tu. Kita terus bela bagi makan dengan dia. Tapi dia tak keluarkan susu lagi. Kita akan buat apa? Kita akan sembelih makan dia. Sebab dia tak keluarkan susu sebab kita bela dia adalah untuk bagi susu. Katakan kita bela unta contohnya kan, ataupun keledai. Kebau lah, dah senang kita kebau. Kita bila ada kebau tu, nak bawa kebau guna untuk buat apa? Membajak sawah kan. Tiba-tiba kebau tu, mula-mula elok je boleh bajak sawah, lama-lama badan dia makin kecil, dia makin berumur. Dah tak larat dah nak membajak sawah. Apa kita akan buat dengan dia? Kita akan sembelih dia jugalah. Sembelih, makan. So apa? Dia dah tak boleh dah membajak sawah. Kita lakukan yang demikian kepada lembu yang dah tak ada susu, kepada kerbau yang dah tak boleh membajak. Kenapa? Kita boleh tentukan apa yang kita nak buat dekat dia. Sebab kita apa? Malikun. Kita milik dia. Betul tak? Milik dia. Kalau kita ada lembu contohnya. Lembu tu mulut dia biasa je kan. Kita bela dia daripada kecil sampai besar, dia elok je jinak. Tiba-tiba satu hari dia jadi liar. Kita pun apa, dah tak lepaskanlah dia kan. Kita letakkan dia dekat dalam kandang je, tak lepas. Dia duduk dalam kandang tu, dia liar juga. Dia tanduk kayu-kayu kandang dalam tu patah-patah. Kawan-kawan dia yang lain masuk dalam apa sel yang sama, dia tanduk punya kawan tu, habis kawan tu sakit, ada yang patah tulang kan. So, apa kita akan buat dengan kambing atau lembu yang dah mengganas tu? Setelah kita akan sembelih dia juga.
Kita boleh buat apa je dengan binatang-binatang ternak ni sebab dia adalah milik kita. Dan kita akan buat sesuatu kepada mereka, kepada lembu yang tak keluarkan susu, kepada kambing yang kerbau yang tak boleh lagi membajak, dan juga kepada kambing ataupun lembu yang tidak lagi jinak. Kan? Kita akan sembelih dia, kita akan sembelih dia ataupun kita akan jual dia. Kan? Kenapa? Sebab dia tidak lagi menjalankan apa? Tugas dia. Maka Allah sebutkan tentang an'aman yang kita miliki sebab apa? Sebab Allah nak kita ingat, kita ni ada pemilik tak? Kita ada pemilik tak? Ada. Ada pemilik. Dan kalaulah pemilik kita ni sama perangainya macam kita, apa jadi dengan kita? Apa jadi dengan kita? Sampai tak umur kita ke 40, 50, 60 tahun ni? Sampai tak? Boleh nampak tak apa yang saya nak sampai? Boleh nampak tak sebab saya good girl. Kalaulah pemilik kita ni sama macam kita, dah lama kita kena sembelih. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab kita tak jalankan fungsi kita. Antaranya apa? Kita tak zallalna, kita tak rendah diri, kita tak menghinakan diri kita. Sedangkan binatang yang kita ternak, kita bagi makan, dia kena jinak dengan kita, kena kenal kita sebagai tuan dia, kena ikut cakap kita. Kau patut keluarkan susu, kau patut membajak, kau tak buat kerja kau senang, aku jual, tak aku sembelih, aku buat kenduri makan. Betul tak? Kalaulah pemilik kita yang malikun, memilik kita, dia lakukan perkara yang sama, rasanya pada umur yang keberapa kita dah kena sembelih? Lama dah kita dah kena Balik dia sembelih. kena sembelih. Kan? Baru je balik habis dah. Kena sembelih dah. Semua tahap balik je dah selesai dah kena sembelih. Tapi betapa lamanya berpuluh tahun kita tak menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap kita tak disembelih. Bahkan ditambah lagi apa? Nikmat. Nikmat yang sedia ada terus diberikan. Ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka betapa Allah nak suruh tengok balik diri kita ini. Malikun, kita baru memiliki binatang ternak, kita dah buat kok suka hati kita. Memang lembu, kalau kambing dia cek pasal dengan kita, memang kesembelih terus. Kan? Sebab apa? Kita ada puasa. Bayangkan kalau Allah SWT melakukan perkara yang sama dengan kita. Selesai kita. Selesai. Maka mengapa manusia boleh nak teruskan melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah SWT dengan rasa senang? Ya. Sedangkan tugas kita adalah apa? Zallalna. Tugas kita diciptakan untuk rendah diri, menghinakan diri. Kalau binatang tu menjadi jinak dengan tuan dia, kita diciptakan untuk menunduk, merendahkan diri kepada Tuhan. Tapi tak. Bukan saya tak nak ikut cakap Tuhan, tapi sombong, ego, meninggi diri kepada malikun, kepada pemilik kita itu. Maka layak tak kalau pemilik itu menyembelih kita, mematikan kita sekarang? Layak kita ini dimatikan sekarang? Layak tak kalau pemilik daripada kita tu ambil apa yang kita ada? Layak tak? Layak sangat. Tapi kenapa bila kita ni diambil sesuatu, merungutnya itu macam, kenapa aku ya Allah, kenapa aku? Aku solat tau. Aku baca Quran tau. Boleh mempersoalkan lagi malikun, pemilik dia, bila ambil sikit dia daripada diri dia. Kita Allah sebutkan di belakang tu, Allah kata afala yashkurun. Kenapa tak nak bersyukur? Kenapa tak nak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa? Tak boleh nampak tak? Tak boleh nampak ke apa yang Allah tunjukkan contoh di depan mata untuk difikirkan? Bila kita ada sedikit kuasa, apa yang kita lakukan kepada orang yang berada di bawah kita, kepada apa benda-benda ataupun binatang-binatang yang berada di bawah kita. Kita boleh pokok pun. Pokok tu kalau start layu, kita potong dah. Cantas dah, tak bagi can. Tak bagi can langsung. Itu betapa banyak peluang Allah berikan kepada kita. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu, dan bagi mereka pada binatang ternak itu ada banyak manfaat dan minuman. Masyarib, minuman. Afala yashkurun. Ini kali keberapa kita jumpa perkataan afala yashkurun pada surah Yasin ini? Ini kali kedua.
Kita jumpa sebelum ini kalau kita lihat. Nah, saya tak buka dekat skrin sebab saya tak nak padam contoh-contoh yang dah ada tu. Kalau kita selak Quran kita pada ayat yang ke-35. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Perkataan afala yashkurun kali pertama Allah sebut pada ayat 35, pada ayat 73 Allah sebut lagi afala yashkurun. Apa bezanya? Bezanya pada ayat yang ke-35 Allah sebut tentang apa? Agar mereka dapat makan buahnya dan daripada hasil usaha tangan mereka. Ayat 35 Allah sebut tentang makan. So kena bersyukur. Ayat 73 Allah sebut tentang minuman. Kena bersyukur. Maka complete lah kita punya apa? Diet seharian kita. Kan? Syok tak kalau dapat makan je? Tak syok. Lengkap tak kalau dapat minum je? Tak. Kena makan dan minum baru rasa lengkap. Betul tak? Ya. Maka Allah kata, afala yashkurun. Untuk kedua-dua perkara tersebut Allah letakkan dia secara berasingan. Tapi untuk dua perkara ini yang kita lakukan setiap hari yang kita nampak, yang boleh kita nak perasan. Mungkin Allah apa? Mungkin kalau kata kita menghirup udara kita tak perasan. Mungkin matahari dan bulan naik turun tu malam siang kita tak perasan. Hari mendung, hari hujan kita tak perasan. Tapi makan dan minum kita akan perasan. Sebab apa? Sebab kalau perut lapar dia akan terus apa? Terus kita akan rasa nak kena makan. Kita boleh tak kita macam tak apalah, biar je lah, lapar je. Macam kita tengok pagi biasalah matahari naik. Malam biasalah bulan ada. Oh hujan, tak apalah hujan. Oh tak apalah cerah. Pernah tak kita macam lapar? Oh lapar, tak apalah biarlah lapar tu. Tak kan? Kita akan terus melayan lapar tu. So makan dan minum adalah perkara yang kita akan perasan kalau dia terjadi pada diri kita. Sebab itu Allah highlightkan tentang makanan tadi pada ayat 35 dan ayat 73 ini tentang minuman. Sebab apa? Allah nak suruh beringat. Afala yashkurun. Kenapa tak nak bersyukur? Kepada siapa? Kepada Malikun. Tuhan yang memiliki kita. Yang bagi makan dan minum. Kalau cerita makan dan minum, ni cerita selang masanya berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Selang sehari? Tak. Ceritanya adalah selang beberapa jam. Betul tak? So pada setiap selang berapa jam tu Allah langsung ingat balik. Kenapa tak bersyukur? Kenapa tak bersyukur? Kalau pagi tadi, kan, lepas sarapan pagi, kita pun pergilah jumpa orang, pergi pasar, pergi program, pergi macam-macam tempat, kita pun jumpa orang. Kita pun rasa macam aku, kan, aku pandai ke, aku ada ni ke, aku ada tu ke. Masuk pada lunch time, kan, mungkin untuk orang yang tak solat, kan. Dia orang Islam tapi dia tak solat mungkin kan. Tapi dia makan tak walaupun dia tak solat? Dia makan. So pada makanan dia tu patut tak diingat pada Tuhan? Allah pada makanan dan minuman Allah nak suruh hamba diingat pada dia. Kalau kata tak solat pun tetap pada makan dan minum itu sepatutnya ada ingatan kepada Tuhan. Siapa Tuhan tu? Malikun. Pemilik kita. Yang sepatutnya apa? Sepatutnya lama dah kita disembelih. Pada dulu-dulu lagi. Kita sebutkan pada ayat yang ke-74 wattakhadhu min dunillahi alihatan. Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Betul sebut dan betapa tergamaknya mereka itu dalam pada aku ini malikun dan dia dah tak menjalankan fungsi dia di atas muka bumi ni, tapi tetap aku tak sembelih dia, tetap aku bagi dia macam-macam dan dia tak juga bersyukur. Tambah daripada itu lagi, dia mengambil lagi, dia menyembah, mentaati Tuhan yang lain daripada aku. Maka betapa buruknya perangai manusia ni. Betapa buruknya perangai manusia ni. Dahlah tak jalankan kerja. Kan? Bos tak buang pula kerja tu. Gaji masih lagi bagi. Kadang-kadang bagi lagi bonus. Tak cakap terima kasih. Pula tak ikut arahan. Pergi pula ikut arahan company lain. Pergi buat kerja lain pula. Dia pergi buat kerja lain pula. Kan? Dia ambil part time kerja dengan company lain pula. Company tu suruh buat kerja. Elok pula dia buat kerja kat company tu. Kata kenapa tergamak manusia menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah? Kenapa manusia boleh taat dan patuh kepada benda-benda yang lain, makhluk yang lain selain daripada
daripada Allah. Sedang Allah dah beri banyak peluang kepada dia. Allah tak apa, kalau bahasa kasar dia tak sack dia, tak fire dia daripada company tu. Dia minta tolong kepada benda-benda yang lain, sedangkan benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang yang dia mengharap meminta tolong kepada benda yang lain di atas muka bumi ini, kepada orang, kepada jawatan, kepada manusia, kepada duit, kepada apa sahaja, maka diharapkan benda itu nanti boleh tolong dia juga di akhirat. Tapi bila dia berdiri di hadapan Allah bersaf-saf itu, dan berada di saf yang nanti ini akan masuk dalam neraka, maka dia nampak, ini benda yang aku taat dan aku patuh dia ni. Aku ingatkan dia boleh tolong aku. Dia tak patutnya dekat sini, dia patut ada dekat tempat lain lah. Kan? Dia patut ada dekat atas pentas, bukan ada beratur dekat bawah ni. Sebab dia tu ada kedudukan. Dia Tuhan pada aku. Tapi sekali dia tengok Tuhan yang dia taat, dia tu berada sama saf dengan dia, dia pun pelik kan. Lalu tapi dia tahulah perkara itu tidak akan dapat membantu dia, kerana Tuhan itu pun sekali akan sama dia azab sama dengan dia. Maka pada ayat 76 Allah kata fala yahzunka qawluhum, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka terhadap. Allah bercakap kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, apa yang Allah sebutkan di atas ini tadi tentang manusia, perangainya, apa kesalahan yang dia lakukan, betapa buruknya sikap dan perangai manusia terhadap Tuhan itu, maka Allah kata wahai Muhammad, dia orang tu jangan buatkan engkau sedih. Jangan buatkan engkau sedih. Kenapa? Kerana kalau kita kembali kepada awal surah Yasin ini, ceritanya tentang siapa? Ceritanya tentang Quraisy. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi SAW? Sebab ini surah apa? Makkiyah. So pada fasa Mekah, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi? Mereka mula melawan dengan perkataan. Mereka mula menentang dengan perkataan, bukan dengan fizikal. Belum lagi diseksa. Belum lagi diseksa. Kan? Belum lagi dibunuh, cubaan untuk membunuh, belum lagi. Dia baru dengan perkataan Nabi adalah penyihir, penyair. Kan? Apa yang disebutkan antaranya, kan, ayat ni dia membawa kita kembali ke qauluhum ini, antara yang mereka katakan wa ma 'allamnahu sya'ra wa ma yanbaghi lah, pada ayat yang ke-69. Mereka kata Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang menyampaikan syair, sedangkan Nabi tak tahu bersyair dan tak layak untuk Nabi pun untuk bersyair. Mereka kata Nabi penyihir, mereka kata Nabi orang gila, mereka kata Nabi adalah orang yang memecah belahkan di antara keluarga. Maka Allah kata jangan perkataan mereka itu menjadikan engkau orang yang sedih. Di awal surah Yasin, Allah membela Nabi Muhammad SAW, innaka laminal mursalin. Di penghujung ini pun Allah membela Nabi Muhammad SAW. Allah memujuk Nabi SAW. Kerana antara cabaran yang terbesar yang akan dihadapi adalah apa? Adalah perkataan. Kerana perkataan itu boleh dilempar dengan begitu jauh. Kalau kita tembak senjata, berapa jauh boleh pergi? Berapa jauh senjata paling canggih pun? Berapa ratus kilometer boleh pergi senjata tu? Berapa ratus? Katakanlah pergi sampai 1000 kilometer. 10,000 kilometer katakan. Senjata yang canggih nak tembak musuh. Akan tapi satu perkataan, berapa jauh dia boleh pergi? Dia boleh pergi merentas benua. Kita boleh cakap orang yang tengah ada dekat Amerika ni contohnya. Berapa kilometer tu? 10,000 ke? Jauh lebih daripada 10,000 kilometer. Kita boleh cakap dengan orang yang berada di
boleh tuduh orang yang berada di negara-negara yang lain. Ingat dengan perkataan kita di sini, dengan tulisan kita di ruangan komen, mengutuk orang yang berada di Indonesia, yang berada di India, berada di Mekah. Oh, kutuk orang yang ada kat Mekah. Kan, mana tak payah kutuk kan, dia bagi Mekah. Kau jangan ikut dia ni sesat, dia ni, dia ni, dia ni. Kan, semua orang dia kutuk. Maka perkataan boleh pergi jauh, sejauh-jauhnya. Bagi ini cabaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah bawakan cabaran kepada siapa? Cabaran kepada 3 orang Rasul itu. Kan? Allah utuskan 2 orang, Allah kuatkan dengan ketiga. Pada ayat yang ke-14. Penentangan kepada mereka adalah tentang apa? Adalah tentang perkataan. Dia kata, qalu ma antum qalu ma antum illa basyarum mithluna, pada ayat ke-15. Engkau ni bukan special pun, engkau sama dengan kami. Manusia sama dengan kami. Dan Tuhan tak ada pun turunkan apa-apa kepada engkau. Engkau ni penipu. So dia bermula dengan apa? Perkataan. Selepas hari itu perkataan lagi. Dan begitu juga yang dihadapi oleh Nabi SAW terhadap Quraisy. Allah bawakan pada halaman yang ke-443 itu cerita tentang ada yang apa tak respon, ada yang berpaling, ada yang respon dengan keegoan. So cabarannya adalah apa? Perkataan. So begitu juga yang kita hadapi pada hari ini, cabaran bila kita menyampaikan nasihat, memberikan teguran, cuba nak share, kan? Yang kita akan hadapi, cabaran yang paling utama, yang paling awal sekali ialah cabaran daripada sudut perkataan. Kan? Kau tak payah sibuklah aku, kau settle hal kau je lah. Engkau pun lebih kurang sama je dengan aku. Engkau siapa? Nanti antara yang perkara yang Cikgu Mulyani nak ajar pun, nak share pun dia segan. Sebab apa? Kan, orang kata dia cikgu sains je, tiba-tiba je nak share pasal Quran ni, kan, nak share pasal tadabbur ni, kan, itulah perkara yang biasa dihadapi oleh orang yang nak menyampaikan kebaikan. Cabarannya adalah pada perkataan. Maka Allah memujuk kita dengan fala yahzunka qauluhum, jangan perkataan mereka itu menyedihkan kita, membuatkan kita menjadi sedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Kalau kita lihat pada Quraisy, apa yang Quraisy sembunyikan, Allah sebutkan apa pada ayat yang ke-7 pada awal surah Yasin ini, haqqal qaul, yang sampai kepada mereka adalah apa? Kebenaran. Dan mereka tahu tak itu adalah kebenaran? Mereka tahu. Okay. Bila Nabi sebutkan tu, mereka tahu dah. Kerana orang dulu, mereka faham tentang syair. Dan mereka tahu, kita walaupun kita ni bukanlah pakar sangat, tapi kita boleh bezakan tak syair ke sajak, kita boleh beza. Satu. Yang kedua, kalau kita dengar beberapa syair, kita boleh bezakan tak ini sedap, ayat dia, perkataan dia, ini kurang sedap. Kita boleh beza tak? Boleh, walaupun kita tak ada kepakaran. Maka orang Arab pada zaman jahiliah dulu, mereka boleh beza mana satu syair, mana satu yang bukan syair. So bila mereka dengar Quran, mereka tahu ini bukan syair. Ini bukan syair. Maka itu kebenaran yang mereka tahu di mana? Dalam diri mereka. Mereka zahirkan tak? Tak zahirkan. Apa yang mereka zahirkan? Yang mereka zahirkan adalah Muhammad ini penipu. Muhammad ini ditolong oleh orang ramai untuk menulis Al-Quran ni. Muhammad ini membawa cerita dongeng orang-orang yang dulu. Muhammad membawa syair. Muhammad membawa sihir. Itu yang mereka yu'linun, yang mereka zahirkan. Tapi Allah sebutkan pada ayat 76 ni, Allah dahulukan yang mana? Yusirrun dulu. Apa yang mereka sembunyi. Itu yang Allah sebut dulu. Kenapa? Kerana Quraisy, mereka bukan tak tahu Nabi itu membawa Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah benar. Bukan perkataan Muhammad. Mereka tahu. Tapi mereka sembunyikan dalam diri. Haqqal qaul, perkataan yang hak, perkataan yang benar itu mereka sembunyikan. Dan mereka menzahirkan. Ya? Tentangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang kita nasihat, orang-orang yang kita tegur, selalunya mereka tahu apa yang kita sampaikan tu betul. Sebab itu bila kita nasihat, kita beri teguran, kita share, mereka bukan tegur pada apa yang kita sampaikan.
Mereka attack apa? Mereka attack kita. Dia bukan attack pada apa yang kita sampaikan. Quraisy bukan attack Quran. Dia attack Nabi. Kan? Kita pun sama, orang attack kita. Engkau siapa? Engkau dulu belajar apa? Engkau aku kenal lah. Engkau dulu samalah dengan aku. So dia attack kita. Sebab apa dia attack kita? Sebab dia tahu kebenaran apa yang kita sampaikan. Maka Allah kata jangan bimbang. Dia boleh attack kau. Dia boleh cakap apa yang dia nak cakap. Dia boleh menentang dengan perkataan berapa banyak pun yang dia nak buat. Akan tu Allah kata, kami tahu apa yang disembunyikan dalam diri dia. Maka kebenaran yang seseorang itu ketahui dalam diri dia, tapi dia simpan, disembunyikan. Oh, itulah yang akan lambat laun akan menjadikan apa? Akan menjadikan hatinya itu menjadi keras. Seperti Allah sebutkan pada surah yang ke 57 ayat yang ke-12 atau ayat 22, macam itulah. Okay. Quraisy, kenapa mereka tak nak terima Nabi? Dan apa yang Nabi bawa? Kenapa Quraisy tak nak terima Nabi? Kenapa? Rasa-rasanya kenapa? Tahu dah rasanya. Kenapa Quraisy tak nak terima Nabi? Silakan. Kenapa? Ada siapa nak kongsi? Kenapa Quraisy tak nak terima Nabi? Ataupun apa yang Nabi bawa? Kenapa? Sudah tentu sebab apa? Kenapa? Kerana nak menjaga apa? Nak menjaga pride dia. Muhammad muda, kami lebih tua. Muhammad walaupun dia daripada Quraisy, kabilah yang mulia, tapi dia orang biasa dalam Quraisy. Dia bukan pemimpin tinggi Quraisy, kami pemimpin di Mekah ini. Muhammad anak yatim, bukan orang yang kaya, kami orang kaya. Kami ada perniagaan. Kami terkenal. Tak seperti Muhammad. Sebahagian daripada kami boleh membaca, boleh menulis, boleh bersyair. Muhammad membaca tak boleh, menulis pun tak boleh. Maka kenapa mereka tak nak menerima Nabi Muhammad SAW? Kerana mereka rasa mereka itu tinggi, mereka itu hebat. Maka ayat ke-77 Allah terus pergi kepada apa? Terus pergi merudumkan pride mereka itu. Allah kata, tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Allah terus sebut tentang apa? Tentang penciptaan dia, min nutfah. Menciptakan dia daripada satu titis air yang hina. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. Dia macam kita cakap kat anak kita, dah besar sangat dah tu, sekarang ni pandai nak melawan. Macam tu kan. Kalau itu lawan, kan? Sekarang dah besar sangat dah, nak melawan mak, nak melawan ayah. Kan? Kenapa? Sebab cakap tu sebab kita tahu. Kan? Quraisy dia bangga sangat dengan diri dia. Lalu Allah kata, kami menciptakan kau dulu daripada setitis air mani yang hina. Allah terus slash terus dia punya keegoan Quraisy itu. Maka apa? Allah kata, kamu adalah makhluk yang kami cipta daripada air mani yang hina. Tiba-tiba engkau nak act pula, engkau nak belagak pula. Lebih daripada itu Allah kata apa? Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dahlah tak nak terima Muhammad dan apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Kemudian apa? Dia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami, kan? Dan ia pula lupakan kepada keadaan kami menciptakan dia itu dahulu. Dia nak cerita tentang kami, kan? Apa perumpamaan yang Quraisy yang buat dalam surah Yasin ini? Kan disebutkan pada ayat yang ke-47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infaklah apa rezeki apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Maka orang-orang engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah mahu
dia akan memberinya makan. Oh, dia buat pula perumpamaan pada Allah. So, dia ni kalau Allah nak bagi makan, Allah bagi makan lah. Kenapa Allah nak suruh kami infak pula? Kalau Allah kan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. So Allah boleh je bagi dia makan. Kenapa kami pula nak kena infak dekat dia? So wadarabalana masalan. Dia buat pula perumpamaan untuk kami. Pandai pula dia cerita pasal kami. Wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang diri dia dulu tu. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dan ia berkata, siapa yang nak menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur menjadi apa? Ramim. Ramim ini debu, pasir. Kalau kita lihat dalam ayat ni, kan, cantiknya Allah letakkan. Oh, tak apa. Allah bercerita tentang Ramim, manusia petikai. Macam mana nanti bila kita semua dah jadi pasir, dah jadi debu, macam mana Tuhan tu boleh pula nak hidupkan kita semua? Tulang kita dah hancur. Manusia itu lupa. Sebab apa? Ayat sebelum tu Allah kata, kan, betapa manusia ini hinanya. Kalau dia nanti dah hancur, dia akan jadi apa? Dia akan jadi pasir. Dia akan jadi pasir. Sedangkan keadaan sebelum itu, dia adalah apa? Nutfah. Satu titis air yang hina. Kan, kalau dengar orang kadang kata, kalau jatuh dekat tanah tu pun, ayam tak patuk, itik tak sudu. Kan? Dia biar mati macam tu je kita. Kan? Dalam setitis air. Setitis air ini lebih tak berguna daripada apa? Daripada pasir. Pasir ada tak guna? Ada. Debu ada tak guna? Ada. Debu kita guna minimum untuk apa? Untuk tayamum. Ada guna tak? Ada. Tapi air mani, apa bila kita buat dengan air mani? Boleh guna untuk berwuduk? Tak boleh. Boleh minum? Tak boleh. Benda yang kita nampak pun kita jijik. Nak sentuh pun tak nak. Pijak pun tak, kita akan lari daripada pijak. Air mani kalau kita nampak ada atas tanah. Betul tak? Allah kata, kau besar sangat kepala. Kau lupa ke kau dulu apa? Esok kau petikai pula macam mana tulang ni kalau dah hancur boleh hidup balik. Tulang tu kalau hancur dia jadi pasir. Debu masih ada guna. Engkau tu air mani langsung tak ada guna pun. Lagi nak sembang banyak pula kan. Nak sembang besar pula dengan aku. Maka Allah suruh Muhammad SAW jawab kembali, kul yuhyi halladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk. Maka kali pertama Tuhan yang menciptakan makhluk itu, dialah yang akan buat lagi sekali, dan itu adalah perkara yang lebih mudah mencipta untuk kali kedua. Kali pertama masak itu tak sesusah kali yang kedua. Betul tak? Kita dapat anak yang kedua, itu tak sesusah dapat anak yang pertama. Betul tak? So anak yang pertama, kali yang pertama, selalunya itulah momen yang paling susah sekali. Lepas pada itu, kali kedua makin mudah. Ketiga, 4, 5, 6, makin mudah. Dan Allah bikulli khalqin, dengan setiap penciptaannya itu, alim. Tuhan yang maha mengetahui. Kemudian ayat ke-80, Allah sambung bercerita tentang apa? Tentang Tuhan yang alim itu. Tuhan yang maha mengetahui tentang ciptaannya. Allah kata, Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati daripada pohon-pohon yang hijau untuk kegunaan kamu. Asyajar al-akhdar, ni pokok yang hijau. Di penghujung surah Yasin ini Allah bercerita tentang pokok lagi sekali. Ada tak Allah cerita tentang pokok sebelum ni? Ada tak? Siapa ingat? Siapa ingat tak? 5, 4,
3, 2, 1. Tak ingat ke? Api je Ustaz. Sebelum ni Allah ada tak sebut tentang pokok? Ada pada ayat yang ke-34. Keluarkan api. Waja'alna fiha jannatin min nakhil. Dan kami jadikan untuknya di bumi ini kebun-kebun. Apa dia? Nakhil, kurma. Pokok-pokok kurma. So kali pertama Allah sebut tentang pokok, ni kali kedua. Bezanya apa? Kalau kita sebut pohon kurma, apa yang terbayang kat kita? Kalau sebut pokok kurma, apa yang terbayang? Maka Pokok kurma lah, kan? Lain daripada itu, kalau bercerita tentang syurga, ada terbayang tak pokok kurma? Kalau cerita tentang syurga, ada tak terbayang tentang pokok kurma? Ada. Sebab apa? Sebab kurma adalah salah satu tanaman di syurga. Kan? Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kata-kata subhanallah adalah gharsun fil jannah. Salah satu tanaman pohon kurma di syurga. Nah, satu subhanallah. Saya sebut 2 kali dah. Saya ada 2 pokok dah dekat syurga. InsyaAllah. Amin. So, bila sebut tentang nakhil, pohon tamar, pohon kurma, ia mengingatkan kita kepada apa? Kepada syurga. Dan ini lagi sekali Allah sebut tentang pokok. Tetapi pokok ini apa dia? Al-akhdari naran. Pokok yang apa? Yang boleh menghidupkan api. So, dia mengingatkan kita tentang apa? Api. So, bila cerita tentang api, apa lagi yang akan kita ingat? Api neraka. So, Allah dah sebut tentang satu pokok yang mengingatkan kita kepada syurga. Dan di sini, penutup surah Yasin ini, Allah sebut tentang satu lagi pokok, tetapi pokok yang mengingatkan kita tentang neraka. Kenapa Allah sebutkan begitu? Kan? Sebab kat atas ni adalah cerita tentang apa? Betapa pengingkaran manusia kepada Allah Azza wa Jalla. So Allah sebutlah bahawa tu, Allah tak sebut dia orang akan masuk neraka, tak. Allah sebut Tuhan yang Maha mengetahui tentang makhluknya itu. Dialah Tuhan yang telah menciptakan pokok yang hijau itu, api, boleh jadi api. So pokok yang jadi api mengingatkan kepada neraka. Tapi pokok ini, apa yang berlaku pada dia? Fa iza antum minhu tuqidun. Maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon itu. Siapa yang nyalakan api? Siapa yang nyalakan api daripada pohon kayu ni? Kamu. Boleh tak pokok tu tiba-tiba keluarkan api? Pokok tiba-tiba keluar daun. Ada tak? Pokok kita biarkan dia sendiri mengeluarkan bunga. Ada tak? Pokok kita biarkan dia sendiri keluarkan buah. Ada tak? Betapa banyak pokok kat hutan, kita tak bela pun, tak baja pun, tak siram pun. Mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Tapi ada tak di antara pokok tu yang keluarkan api? Tak. Maka api, siapa yang keluarkan? Kamu yang keluarkan. Apa yang Allah nak bawakan kat sini? Allah nak bawakan, pertamanya, betapa pohon tamar itu, yang gambarannya adalah syurga. Ia adalah sesuatu yang mudah untuk dilalui. Ia sesuatu yang mudah untuk didapati. Ada pun pokok yang kita nak hidupkan api daripadanya. Apa yang kita kena buat? Kita akan tebang dia. Kita akan bagi dia jadi potongan yang kecil. Kemudian kita akan membakar dia sendiri. Nak kecil lighter ke? Tak ada lighter, nak ketuk-ketuk batu bagi keluar percik api ke? Tapi siapa yang melakukan itu? Kita. Kena ada usaha. So nak masuk syurga, Allah dah mudahkan jalan dia dah. Allah dah jadikan dia sirat. Sirat itu jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang terbentang luas. Kita pernah sebutkan sebelum ini. Sirat, dia berbeza dengan sabil, berbeza dengan syarak. Itu semua maknanya jalan. Jalan. Kenapa Allah letakkan sirat dalam surah Fatihah? Nak beritahu jalan menuju Allah itu jalan yang luas. Kalau bahasa mudah kita sekarang, dia highway. 4 ke 6 lane, itu dia sirat. Tapi jalan nak menuju ke neraka,
adalah hasil daripada apa? Hasil daripada usaha orang tu sendiri. Hasil daripada tangan dia sendiri yang menghidupkan api, yang membakar diri dia. Faiza antum minhu tuqidun, kamu sendiri yang picit pasal menghidupkan api itu. So kalau orang tu masuk neraka, patut tak disalahkan Allah? Orang yang tangannya terbakar sebab main dengan api, dia boleh salahkan tak orang lain? Tak. Sebab apa? Siapa suruh dia bermain dengan api? Peribahasa kita dah ingatkan, jangan bermain dengan api. Ya. Jangan main api dekat apa? Dalam rumah, terbakar ke lambu. Boleh terbakar rumah. Okay. So, adakah rumah tu tiba terbakar? Tak. Siapa yang buat? Sendiri yang bakar. So, siapa yang buatkan seseorang itu masuk neraka? Dia sendiri. Dia umpama Allah gambarkan dia sendiri yang menghidupkan kayu api untuk membakar diri dia. Bukannya Allah Azza wa Jalla yang memaksa dia untuk masuk neraka. Dia ada atas pilihan dia sendiri. Itu Allah Maha mengetahui tentang makhluk dia. Allah tahu perangai masing-masing macam mana. Itulah Allah cerita tentang diri dia apa? Dia Tuhan yang telah menjadikan kayu itu api. Yang mana api itu mana datang? Kamu sendiri yang menyalakan api itu. Bukan tiba-tiba pokok tu keluar api. Tak ada. Kamu sendiri yang menyalakan api tersebut. Dia sebutkan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang demikian besarnya, berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka. Sebabkan Tuhan menciptakan apa? As-samawat dengan al-ard. As-samawat terjemah letakkan apa? Langit dan bumi. As-samawat terjemahan dia langit ke? As-samawat terjemahan dia langit ke? Betul lah, langit. Terjemahan dia langit. Tapi apa? Bukan langit je, terjemahnya adalah apa? Langit. Gimana? Oh, itu kita belajar bahasa Arab kan? Kita nak tahu ni mufrad ke, musanna ke, jamak. Ini singular ke, plural. Sebab benda tu semua ada sesuatu yang Allah nak selitkan. So bumi dalam bentuk apa? Satu je, singular. So Allah beritahu dia Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Langit ada berapa lapis? 7. Berapa lapis dah yang kita dah sampai? Ada siapa pernah sampai ke langit? Tak ada. Naik ke terbang tu? Sampai langit dah? Belum lagi. Kan? Langit, mana permulaannya, mana batasnya antara langit pertama dan langit kedua pun kita tak tahu. Kan? Langit pertama pun boleh tentu kita sampai. Maka Allah beritahu dia menciptakan langit-langit dan bumi. So bila sebut tentang langit, dia adalah sampai dalam mimpi. Langit ke berapa tu sampai dalam mimpi tu? Bila sebut tentang langit, dia adalah tentang apa? Dia adalah tentang unseen dan unknown. Sesuatu yang lebih banyak yang kita tak nampak dan kita tak tahu. Berbanding bila bercerita ataupun menyebut tentang bumi, adalah sesuatu yang kita nampak dan sesuatu yang kita tahu. Betul? Bandingkan langit dan bumi, mana yang lebih banyak kita nampak? Langit ke bumi? Bumi. Mana yang lebih banyak kita tahu? Langit ke bumi? Bumi. So langit dia mewakili yang unseen, unknown. Benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak tahu. Dan bukankah Allah sebutkan pada atas tadi, ayat ke-76, Allah kata, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Allah sebut tentang sembunyi dulu, betul tak? Sembunyi. Sesuatu yang disembunyikan adalah sesuatu yang kita nampak ke tak nampak? Tak nampak. Unseen. Sesuatu yang kita tahu ke tak tahu? Maksudnya orang lain. Kalau kita sembunyikan sesuatu, orang lain nampak tak? Tak nampak. Orang lain tahu tak? Tak tahu. Maka sesuatu yang disembunyikan, itulah satu yang unseen, unknown. Itu adalah langit-langit. Maka kalaulah langit-langit itu, yang kita memang tak ada tahu apa benda pun tentang langit itu dia menciptakan. Bukan Allah beritahu dia tahu, Allah beritahu dia cipta.
Dia cipta. Kita boleh nak belajar tentang something yang bukan kita cipta. Kita belajar banyak perkara dalam kehidupan ni. Kan kita belajar tentang air, tentang ikan, tentang binatang. Kan kita tahu macam mana dalam dia semua, dalam badan kita semua tahu macam mana apa yang ada, apa fungsi dia, macam mana dia berjalan, macam mana dia bekerja. Macam mana kalau yang ni fail gerak, yang ni kita tahu. Kita boleh mengkaji tapi kita tak mencipta. Tapi kalau kita mencipta satu tu, bukankah kita akan ada apa? Full knowledge tentang itu? Betul tak? Kalau kita mencipta, sudah tentu kita ada full knowledge tentang itu. Maka as-samawat adalah satu yang Allah sebut khalaqa, Allah sebut dia mencipta. Allah tak kata dia tahu apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, tak. Allah sebut dia cipta. Allah beritahu dia bukan saja tahu, dia memang kalau kata lah kan, tahu luar dalam. Tahu luar dalam. Semua tahu. Tak ada apa yang tak diketahui. Kita rasa macam kita rasa kita kenal apa? Anak, mak rasa dia kenal anak dia, tapi tak. Dia tak kenal anak dia semua. Isteri kepada anak dia ataupun suami kepada anak dia lebih kenal. Kan? Sebab duduk hari-hari. Duduk sebilik. Tapi pasangan, suami isteri, dia rasa dia kenal pasangan dia, tapi tak. Ada perangai yang suami atau isteri, pasangan kita tu buat waktu dia seorang-seorang. Pasangan pun tak tahu. Tapi Allah, langit-langit tu dicipta. Full knowledge dia tentang semua itu. Maka apalah sangat untuk Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Allah tegaskan. Kenapa? Kerana surah Yasin ni adalah tentang orang tak nak terima Nabi, tak nak terima Quran. Seorang tak nak terima Quran ni, tak nak belajar Quran, tak nak faham, tak nak amalkan Quran sepenuhnya ni, ada tak sampai hari ni? Ada. Sebab apa dia macam tu? Tak payah jawab. Allah tahu dah. Kita boleh cakap macam-macam alasan. Sebab saya terpaksa. Sebab saya rasa macam ni. Saya rasa, jawablah apa nak jawab pun. Terpulanglah. Tapi Allah kata dia khalaqas samawati wal ard. Dia mencipta langit semua dia cipta. Apa yang kita tak nampak, kita tak tahu, dan dia ada pengetahuan yang penuh tentang perkara itu. Dan apalah sangat yang kita cuba nak sembunyikan alasannya itu dalam diri kita. Sembunyikanlah, berapa banyak nak sembunyikan pun daripada manusia. Allah tahu. Kenapa kita tak nak menerima, tak nak memahami, tak nak mengamalkan Al-Quran itu? Allah tahu tak? Allah kata bala. Dia mampu untuk nak menciptakan yang seumpama dengan itu. Yakhluqa mislahum. Kenapa susah sangat? Langit itu lebih susah. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Pasti penciptaan langit dan juga bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Bukan susah sangat pun. Maka apatah lagi nak mencipta manusia lagi sekali ataupun yang serupa dengannya. Tak ada hal. Apalah sangat. Bala wa huwal khallaq al-alim. Dialah Tuhan al-khallaq yang boleh menciptakan lagi dan lagi. Bukan khaliq. Ini bukan khaliq tau. Khaliq lain cerita. Khaliqun lain cerita. Kalau khallaq lain cerita. So waktu saya di Yaman dulu. Kalau orang yang kalau pemandu kereta dipanggil apa? Sa'iq. Ini pemandu kereta, sa'iqun, pemandu kereta. Dekat Yaman, orang yang bawa taksi tu, orang yang bawa bas, dia dipanggil apa? Dia dipanggil sawak. Dia panggil sawak. Dia tak panggil sa'iq, dia panggil sawak. Kenapa driver taksi, driver bas dia panggil sawak? Sebab dia bukan saja memandu kereta, dia memandu kenderaan hari-hari. Hari-hari. Orang yang memandu kereta, mungkin dia memandu kereta sekali-sekala. Mungkin weekdays je, weekend tak bawa. Tapi sawak, kita mandu kereta, pergi kerja, balik dah. Tapi sawak, driver taksi, driver bas tu, itulah kerja dia bawa seharian. Kalau dari pagi sampai malam, dia berhenti semayang, berhenti buang air, berhenti makan. Itu je. Lain bawa kereta. Sebab tu panggil dia sawak. Dia bawa kereta tu banyak sangat. So, khaliq maksudnya pencipta. Khalaq, dia bukan cipta sikit. Dia cipta banyak. Dan dia boleh cipta lagi. Sebanyak-banyaknya dia boleh cipta. Langit, kalau kita kagum dengan 7 langit itu, Allah boleh khalaq, mencipta entah berapa kali ganda punya langit yang sebegitu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya
keadaan kekuasaannya. Apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, kun fayakun, maka benda itu akan terus jadi. Allah bukan saja boleh mencipta, bukan saja mengetahui tentang ciptaannya itu, tapi dia boleh mencipta dengan begitu mudah. Tak perlu bersusah payah. Orang kalau nak mencipta sesuatu, Einstein kan, berapa lama dia ambil masa nak mencipta lampu? Kan? Berapa lama? Kan? Banyaklah. Berapa kali cubaan yang dia buat? So orang nak mencipta bukan dia semacam nak cipta satu kali buat settle jadi, tak. Dia akan kena banyak. Sebab tu namanya apa dia? Eksperimen. Namanya eksperimen. So kena buat banyak kali. Dan kalau dah jadi seperti mana yang dia nak, jadi satu produk, boleh ke terus jual? Tak boleh. Kena test dulu. Kita mencipta kereta, dah siap kereta, boleh terus jual ke? Tak boleh. Kena test drive dulu. Berapa puluh ribu kilometer. Kena pergi bawa corner, bawa time hujan, bawa time panas, bawa selekor tajam, bawa laju, banyak kena test. Baru boleh keluar. Allah nak cipta, kun. Settle dah. Jadi dah ciptaan. Perkataan Allah kun. Perkataan Allah ini kun. Menjadikan sesuatu apa? Daripada perkataan Allah, kalimah Allah, akan terjadinya sesuatu. Menghidupkan sesuatu. Perkataan kun daripada Allah akan menghidupkan sesuatu. Maka betapa Allah sebutkan dalam awal surah Yasin ini. Allah sebutkan apa? Yasin. Yasin membawakan apa? Apa yang kita dapat pada surah Yasin dulu? Apa dia? Apa makna Yasin? Hanya Allah yang mengetahui. Dan saya tidak tahu. Allah tahu, maknanya saya tak tahu. Maka awal surah Yasin, Allah dah tunjuk bahawa dia Tuhan yang maha mengetahui. Baru mula Yasin, baru mula surah Yasin dulu. Kita dah tak tahu apa benda maksudnya. So di hujung ini, beberapa kali Allah ulang tentang apa? Perkataan alim. Ayat yang ke-89 Allah sebut, wa huwa bikulli khalqin alim. Ayat 81 Allah ulang lagi. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah nak ulang balik. Allah nak tekankan balik awal surah Yasin. Dia Tuhan yang maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah yang banyak, yang hebat itu berada di mana? Wal Quranil Hakim. Terjelma pada Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Dan Al-Quran ini apa? Al-Januriyah. Dua perkara yang Allah turunkan daripada langit. Apa dia? Air dan Al-Quran. Air dan Al-Quran. Air tujuannya apa? Menghidupkan manusia physically. Al-Quran menghidupkan spiritual dan juga intelektual manusia. Maka kalimah Allah kun menghidupkan. Maka begitu juga Al-Quran. Dia adalah kalimah-kalimah Allah yang penuh hikmah. Dia akan apa? Menghidupkan kembali manusia. Lepas tu di penghujung Allah banyak sebut tentang apa? Menghidupkan kembali, menghidupkan kembali. Maka Allah tegaskan, tekankan balik di awal itu tentang Al-Quran. Kalimah Allah yang dia itu akan dihidupkan, dan di penghujungnya Allah tutup dengan Fasubhanah. Maha suci Allah. Subhana ini adalah apa? Maha suci Allah daripada sebarang sekutu. Daripada sebarang syarik. Apa tu? Sesuatu yang disamakan. Allah suci daripada semua perkara itu. Biyadihi malakutu kulli syai'in. Pada tangannya lah malakut. Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Ini ayat terakhir pada halaman ini. Allah beritahu dia Tuhan yang memiliki dan menguasai setiap sesuatu. Sedang pada awal halaman ini, apa yang Allah sebutkan? Kami menciptakan bagi mereka binatang-binatang ternak yang apa? Malikun. Mereka menguasainya, mereka memilikinya. Maka Allah kata di hujung ni,
Walaupun kamu rasa itu adalah milik kamu, tapi bukan. Dia bukan milik kamu. Dia milik siapa? Malakutu kulli syai'. Pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Itu tadi yang kita sebutkan. Kalaulah kita ini, pemilik kita lakukan sama macam mana yang kita buat dengan binatang ternak tadi, selesai kita. Tapi Tuhan tak sembelih kita sekarang. Tuhan tak mematikan kita sekarang, tapi Allah ingatkan, wa ilaihi turja'un. Lambat laun, macam mana pun nanti kamu tetap akan apa? Akan kembali kepada dia. Kalau kita ingat sebelum ini, perkataan wa ilaihi turja'un ada disebutkan pada ayat yang ke 22. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Perkataan lelaki daripada hujung kota yang menyampaikan kepada kaum dia, kenapa aku ni tak menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Selepas lelaki itu menyampaikan perkataan tu, apa yang jadi? Dia dibunuh. Maka kalaulah orang yang menyampaikan itu engkau bunuh, meh sini sekarang. Aku sendiri yang cakap kepada engkau, wa ilaihi turja'un. Kepada Tuhan engkau akan dikembalikan. So kau nak buat apa? Engkau nak bunuh juga orang yang menyampaikan kebenaran kepada engkau. Kerana kita tak suka kan kalau diingatkan, awak tu dah tua, bawa-bawalah insaf. Marah tak kalau isteri cakap kita macam tu? Awak tu dah tua, insaf lah, bawa-bawa lah semayang. Marah tak? Orang tak suka kita nasihat macam tu. Tapi Allah kata, wa ilaihi turja'un. Kau suka ke tak suka? Kau tu dah tua. Engkau tu, walaupun kau muda, bila-bila masa engkau boleh mati. Dan kepadanya lah kau akan dikembalikan. Allah gandingkan tentang apa? Di akhir surah Yasin ini Allah ingatkan apa pada kita? Kita tak memiliki apa-apa. Kita tak menguasai apa-apa. Kenapa? Kerana bila kita rasa kita memiliki, kita berkuasa, kita ada power, itu yang menjadikan kita ini apa? Rasa sombong dengan Tuhan. Rasa sombong dengan Tuhan. Rasa sombong dengan manusia, orang pun tak suka. Apatah lagi sombong dengan Tuhan. Allah Ta'ala a'lam. Itu saja saya berkongsikan pada malam ini. Alhamdulillah, kita telah selesai surah Yasin. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil daripada surah ini. Dan yang paling